Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat yang tersayang. Okey, so hari ni cerita Ibanez. Okey, Ibanez RG350 DX. DX tu maksudnya deluxe. Kan? Okey. Jadi owner dia saudara Hanis daripada Sungai Merap kot. Kan? Sungai Merap Kajang kan? Okey, jadi kita ni hari tu kita orang check kan. Kita orang sama-sama check kan. So saya dapati kondisi kita ni dia punya setup dia agak kurang memuaskan. Jadi hari ni kita ni yang saya pegang sekarang ni dalam keadaan yang sekarang ni belum lagi di setup lah Jadi kondisi tali dia memang tinggi kan, tinggi. Kondisi tali dia tinggi. Lepas tu bila kita nak rendahkan tu dia buzzing. Dia dead note terus kan. Okey, so kita test dia punya defect dia. Kan? Padahal tadi dia tinggi tapi sustain dia pendek. Lepas tu dia ada buzzing. Bunyi dia macam lepeh dia macam tu kan. Sebab yang ini neck pickup. Dia biasanya kalau neck pickup ni patutnya dia punya tone dia tu jadi lunak kan. Tapi neck pickup yang untuk setup sekarang ni dia jadi nipis. Dia jadi macam ni. Lepas tu bunyi dia sustain dia pendek kan. Sebab ada fret. Itu saya check memang ada uneven frets dekat sini. Lepas tu dekat sini dia sangkut tu. Tali satu ni okey. Oh, sangkut juga. Ni yang ni pun buzzing. Tak ada, tak sampai. Dia sangkut terus. Yang ni pun sangkut. Gitar ni tak boleh main lah kan. Tak boleh main. Saya tengok gitar ni dia punya fret life dia dah almost 50% dekat area sini kan. Dia dah rata kan. Dah almost 50%. So sepatutnya gitar ni kena buat refret balik lah Jadi dia punya intonation dia pun out kan. Okey, yang ni okey. Ni okey. Aduh. Bila saya tarik ke bawah dia okey, bila saya lepas balik dia jam. Memang tak boleh main lah So intonation out. Kita try kat sini pula. Maknanya yang dekat sini dia okey, cuma yang dekat sini tadi dia out.
Bunyi dia nipis, lepeh. Tadi satu dengan tadi dua. Maknanya ada yang balance, ada yang tak balance. Maknanya dekat sini ada uneven frets. Jadi penat. Jari tu jadi penat. Sebab tadi tu dia tinggi, kan? Lepas tu bila kita nak tekan dekat not atas tu, bunyi dia jadi nipis, dia jadi tajam, kan, dia jadi bingit. Maknanya kalau kita dengar boleh sakit gigi. Okey, saya nak start setup gitar ni. Okey, so wish me luck. Okey, kita tunggu video sekejap lagi, Okey, alhamdulillah selesai setup gitar ni dengan penuh susah payah, penuh halangan, macam-macam dugaan bang. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, so sambungan video yang sebelum ni. So sebelum ni memang dia buzzing teruk. Gitar ni Ibanez 350DX memang dia buzzing sangat teruk, kan. Walaupun dia tinggi tapi dia buzzing juga. Punca utama dia jadi macam tu, kan. Punca utama dia jadi buzzing macam tu sebab terlalu banyak uneven frets. Tu nombor satu. Lepas tu nombor dua, dia punya fret ni memang dah almost sampai 50% fret life. Maksudnya dia punya fret ni sepatutnya kena refret lah, kan. Kurang lagi. Sepatutnya dia kena refret lah gitar ni, tapi okey je, kan, masih boleh main lagi lah. Jadi fret gitar ni saya dah crowning balik. Saya dah crowning balik, so dia dah bulat balik, kan. Daripada petak tu dia jadi bulat. Sebab sebelum ni memang terlalu banyak sangat dia punya lekuk-lekuk tu, kan. Dia sampai fret tu dia dah rata. Jadi fret leveling semua saya dah jalankan untuk gitar ni. Memang susah jugalah, kan. Sebab dia punya fret tu ada rendah tinggi, rendah tinggi. Rendah yang saya masukkan tu rendah sebab dia dah haus. Jadi string action yang asalnya lebih kurang 1.25, kan. 1.3 macam tu tinggi. Actually string action height yang optimum untuk gitar elektrik, kan, yang sebagaimana disyorkan oleh profesional, 1 mm di tali 1, minimum 1 mm, dan dia punya maksimum 1.5. Tapi untuk gitar super strat macam ni, biasanya kalau buat pro setup, biasanya luthier dia akan setup rendah below daripada 1 mm. Macam saya sendiri, saya akan setup 0.75 mm di tali 1 fret 12.
Alhamdulillah lah, daripada ketinggian 1.25 mm tu kan, saya dapat rendahkan dia jadi 0.75 mm di tali satu. Jadi bunyi dia tak buzzing sebab kita dah buat fret leveling kan. Dia punya sustain pun cantik kan. Macam dulu memang sangkut. Dia banyak dead note kan. Dia punya fretboard, pun saya dah buat treatment lah. Saya buat treatment, saya bubur minyak kayu jati. Saya tak pakai lemon oil, saya pakai minyak kayu jati tu. Maknanya minyak tu memang khas untuk kayu-kayu jati macam rosewood macam ni kan. Jadi bila kita dah sapu tu, bila kita gosok minyak tu kan, kita gosok dengan kain. Jadi bila kita gosok, kita sental dengan microfiber punya kain tu, dia jadi berkilat, dia jadi shining kan. Truss rod semua saya dah adjust lah. Truss rod saya dah adjust. Lepas tu tali Aniball 942 yang color pink tu kan, super slinky. Okey, dia punya reintonation. Dia punya reintonation pun saya dah buat lah dekat H3 ni kan. Saya dah buat. Yang tadi tu di bahagian treble side, maknanya dia punya note dia tu daripada bawah sampai atas tu synchronize. Dia konsisten kan, dia tak ada bunyi menggigil. Okey, so sekarang ni kita try dia punya note dekat treble side. Okey, tadi satu dengan tadi dua. Bunyi dia sama je kan, daripada bawah sampai atas. Dia synchronize. Cuba check dekat kita masing-masing kan, dapat tak bunyi konsisten macam tu. Kalau ada bunyi menggigil tu kan, maksudnya gitar tu memang kena set up lah kan. Okey, kita test dia punya tuning stability. Tu lah dia, tuning stability dia alhamdulillah okey lah, boleh lah kan. Kalau nak compare lah kan, kalau kita nak bandingkan keadaan gitar ni sekarang, dia punya playability sangat-sangat berbeza dengan yang masa mula sampai dulu. Masa mula sampai dulu saya check dengan owner kan, saudara Hanis daripada Sungai Merap kan. Okey, saya check dengan dia, saya cakap, "Oh, apa hal tali ni tinggi kan? Ni tinggi sangat ni." Kan 1.25 mm tu kira untuk Ibanez memang tinggilah jadi depan-depan dia saya cuba rendahkan 1 mm cukup. Dia dah buzzing dah. Dia dah dead note terus.
Jadi dia punya punca dia memang disebabkan uneven threads tu dah banyak sangat, lepas tu dia punya thread dia dah haus kan. Dia punya pickup tuning, pun saya dah buat kan. Maknanya kalau sound clean dia bunyi dia sama je kan, bunyi dia balance. Kalau kita main distortion untuk bridge pickup, maknanya kita punya frekuensi left right tu dengar balance. Saya off dulu, saya tak boleh nak lama sangat sebab saya perlukan rehat yang secukupnya. Jadi okey, sebagai maklumat tambahan pada kali ini kan, okey, saya nak share sikitlah beberapa tips beberapa tips dan beberapa perkara yang jangan dilakukan kan. So biasanya macam bila sahabat-sahabat pakai bridge macam ni kan, ada tune lari dan sebagainya kan, selalunya disebabkan beberapa perkara kan, yang bukan disebabkan bridge ni, tetapi disebabkan human error. Human error tu maksudnya kita lah, kita sebagai owner kita ni yang melakukan beberapa kesilapan. So kesilapan yang biasa dilakukan adalah cara ikat tali. Cara ikat tali yang tak betul pun boleh menyebabkan gitar tu tuning dia tak confirm. Sebab banyak yang saya tengok kan, owner yang buat cara dia ikat tali, banyak yang saya tengok, majority ikat tali tu dengan cara yang kurang betul. Nak kata tak betul tu tak boleh lah kan, dia kurang tepat lah boleh lah tapi kurang tepat. Maksudnya dia lilitan tu terlalu banyak. Dia bila kita ikat tali ni kan, kita ikat tali kat sini, kita tengok dekat shaft tuning tu kan, dia kalau boleh biar satu lilit atau dua lilit pun dah cukup dah kan. Kalau untuk tali 3, tali 2, tali 1, tak payah kita nak pusing banyak-banyak kan, jadi macam ubat nyamuk kan. tak payah macam tu bang, tak payah macam tu. Dia 2, 3, kalau macam tali 3, 2, 1 buat 3 pusing pun dah cukup dah. Maknanya 3 kali lilit tu kan, dia dah okey dah. Sebab kita jangan panjang-panjang, sebab bila kita panjang-panjang sangat, nanti tune tu dia tak confirm. Dan perkara kedua yang saya nak share lah, kesilapan yang selalu berlaku kan, banyak orang salahkan flat rose, banyak orang salahkan edge, tune selalu lari. Jadi disebabkan kita yang jarang servis. Okey, maksud saya jarang servis tu, okey, dia punya dekat sini dia punya lock dia ni, dia punya insert block kat sini kan, dia punya batu-batu yang kecil tu kan. Okey, dekat sini biasanya dalam beberapa tempoh tu dia akan haus, dia akan garit. Bila dia garit tu, tali tu boleh slip off kan. Dia slip off sikit pun dah cukup dah, tune akan lari. Jadi sampai masa tu, jadi cara dia adalah bila kita nak buka tali tu kan, kita nak buka tali tu, kita ambil tweezer, kita keluarkan dia kan, batu tu kita keluarkan, kita check, tengok ada tak garit. Kalau ada garit tu, kita kena asah lah, kita kena ratakan dia balik. Cara nak asah dia ada, biasanya yang popular dua cara lah. Pertama pakai kertas pasir grade 600, dan kedua pakai batu asah yang grade halus punya. Macam saya pakai batu asah kan, batu asah dia cepat makan sikit, tapi jangan pakai yang kasar tu, pakai yang halus. Bila insert block tu dia bergarit kan, so tali tu boleh masuk dalam slot tu, nanti dia boleh terkeluar bila kita main dive bomb. Ini bukan masalah human error, yang ini masalah kilang, buatan kilang juga. Dia punya locking nut ni, dia punya locking nut ni pun selalu problem juga. Maksudnya bila kita buka clamp ni kan, kita buka tu, nampak tak ada dua skru yang mount dalam neck tu kan, dua skru tu. Kalau dua skru tu dia tak tepat, bila dia tak tepat tu, bila kita main tremolo, kita tarik atas, benda tu bergerak. Sebab bila kita main tremolo tu, bila kita tekan bawah kan, bila kita tekan bawah tu, tali tu kendur, so dia kendur lah kan. Bila kita tekan bawah tu, tali tu kendur. Tapi bila kita tarik atas, jadi tali tu dia dah tegang, kita tarik lagi, jadi dia akan tarik kat sini. Kalau dia punya skru dua biji ni tak okey, dia tak tepat kan, dia boleh bergerak. Bila dia bergerak tu, memang tune akan lari lah kan. Biasanya kat sini pun ada masalah juga. Dia punya petanda senang je bang. Dia punya petanda dia biasanya lah dia ada bunyi
kak kan. Dia ada bunyi macam bunyi benda kat sini kan. Benda tu lah tu. Cara dia, kita kena buka balik dia punya base nut ni, kita kena tutup lubang lama, buat lubang baru. Sebab tu lah siapa yang pakai gitar yang floating bridge macam ni kan, jagalah baik-baik. Jaga baik-baik, bubuh apa nama ni, anti-rust kan, jangan bagi dia berkarat. Sebab apa? Sebab nanti senang kita nak servis. Nanti hantar dekat gitar tag pun tak adalah kena cas tambahan, nak kena tukar saddle kan, nak kena tukar skru macam-macam lah kan. So tak adalah kena cas tambahan. Padahal salah sendiri kan. Bila salah sendiri yang tak jaga berkarat, bila kena cas tambahan, itu yang boleh jadi gaduh kan. Kadang-kadang orang tak puas hati, apa pasal ni pun nak cas mahal. Jangan macam tu. Sebab kita benda ni, jangan salahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Macam gitar ni, dia punya apa nama ni, dia punya skru, dia punya Allen key skru ni, yang lock insert block ni, dia sangat-sangat ketat. Sebab dia dah lama tak servis kan. Jadi saya dah bubuh grease. Bila saya bubuh grease tu, dia lincir kan. Dia licin, senang kita nak buka, senang kita nak loosen, senang kita nak tighten. Jadi saya dah bubuh grease lah dekat sini, dan saya dah bubuh anti-rust. Macam ni dia punya pot dalam ni pun saya dah spray dengan contact cleaner kan. Sebab sebelum ni dia ada bunyi cracking sound, dia ada bunyi pasir tu kan. Sekarang ni dah tak ada dah. Dia dah senyap kan. Lepas tu dulu dia ketat, sekarang ni dia dah loose, dia dah longgar kan. Sedap sikit nak main. Okey lah, saya berhenti sampai sini je dulu, and saya tak boleh nak bercakap banyak sangat sebab saya tengah pening kepala kan. Nak kena rehat sikit. Diharapkan info dan tips tadi tu bermanfaat buat semua. Saya cover satu lagu ni, so kalau ada salah silap, so saya minta maaf lah sebab saya main dalam keadaan tak fit. Okey, jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.